Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat kembali semula ke channel Abang. Terima kasih sangat-sangat sudi nak dengarkan cerita yang Abang nak sampaikan. Hari ini Abang nak sampaikan satu lagi cerita, dan cerita ni sebenarnya sudah lama lah. Agak lama juga Abang baca. Dan Abang simpan cerita ni sempena penutup tahun 2023. Jadi Abang harap ceritanya dapatlah memberi pengajaran dengan hiburan untuk kita semua. Tapi lebih kepada pengajaran lah. Hiburan tu tidaklah begitu terhibur sebagai seorang yang tak berapa nak berani tentang cerita seram. Jadi tidaklah begitu terhibur bagi abang lah. Rasa macam stres bila baca cerita ni. Jadi sebelum kita mulakan cerita, marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Ta'ala. Semoga Allah panjangkan umur, murahkan rezeki, berikan kesihatan yang baik untuk kita semua, permudahkan segala urusan kita dunia dan di akhirat, dan semoga Allah memberikan syurga buat mak ayah kita, juga memberikan keamanan untuk kita satu dunia, dan juga memberikan umur yang diberkati. Jadi tanpa berlengah lagi, abang akan mulakan cerita kali ini dengan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Cerita kali ini berlaku dekat satu tempat di Malaysia. Dalam email yang abang dapat, dia sendiri cakap dia tak nak bagi tahu nama tempat ni kerana dia kata cukuplah sekadar untuk dijadikan pengajaran. Dan sebenarnya kalau ada sesiapa tahu tentang cerita kali ini, bolehlah kongsi-kongsi dengan abang kat mana sebenarnya tempat lokasi kejadian ini berlaku. Tapi dia beritahu tahun, dan tahunnya adalah berlakunya pada tahun 1977. Pada waktu tu dia kata dekat dalam satu kampung ni, sebenarnya kampung ni adalah kampung yang baru dibina dalam 10 tahun yang sebelumnya. Maksudnya dalam lebih kurang tahun 60-an barulah kampung ni wujud. Kalau macam tu, kampung ni dikira kampung-kampung muda, kampung-kampung baru yang wujud bukan daripada asal-asal kampung lama. Waktu kampung ni wujud, dibangunkan oleh seorang ketua kampung. Dia buka tanah atas perintah daripada kerajaan, dan dia telah menempatkan beberapa keluarga, lebih daripada 50 keluarga dalam kampung ni. Dengan kata lain, kampung ni memang masih lagi baru. Banyak keluarga-keluarga yang datang daripada daerah-daerah sekitar yang duduk dekat situ, dengan janji daripada orang pegawai daerah ke wakil rakyat pada waktu tu yang mengatakan bila dibukanya tanah di kawasan itu, ni kisah 10 tahun lepas, 20 tahun lepas, 57, 56 lebih kurang macam tu. Waktu tu kalau siapa-siapa yang buka tanah akan dijanjikan oleh kerajaan untuk diberikan grant. Jadi ketua kampung ambil inisiatif buka tanah bersama beberapa orang kawan dia, lebih kurang 50 orang, untuk dapatkan tanah rumah dekat situ. Jadi sewaktu mereka membuka kampung tu, sebenarnya tapak asal kampung tu adalah kampung zaman dulu. Dengan kata lain, dulu pada tahun 1800 ke 1700 pernah ada kampung dekat situ, tapi kampung tu dah tak ada orang. Kenapa tak ada orang dekat situ, tiada siapa yang tahu. Walaupun tidak ada orang dekat kawasan kampung tu, tapi yang masih tinggal di kampung tu adalah tanah perkuburan. Dengan kata lain, sewaktu kampung tu dibuka pada tahun 1950-an, sudah ada tapak kubur. Cumanya orang-orang pada zaman sebelum tu menanam mayat dekat kawasan lereng bukit. Dengan kata lain, itu satu tindakan yang janggal, kerana kebanyakan daripada orang-orang Melayu pada waktu tu lebih suka tanamkan jenazah ataupun buat tanah perkuburan di kawasan yang dekat dengan sungai ataupun air. Itu adalah kebiasaan mengikut daripada email. Sebenarnya abang sendiri pun tak tahu berapa umur orang yang menghantarkan email, cuma dia beritahu nama dia adalah Kamal. Itu je. Jadi dia kata bila orang-orang kampung tu buka, diorang pun bila fikir tak payahlah nak susah-susah nak cari kat mana tanah perkuburan, sebab tanah perkuburan adalah benda yang paling penting sewaktu nak buka satu kawasan penempatan baru. Jadi bila ada kematian, mereka berpakat untuk tanam dekat kawasan tanah perkuburan yang memang sedia ada. Cumanya macam abang beritahu sebelum ni, tanah perkuburannya terletak di lereng bukit. Tapi untuk perkampungan yang baru buka, mereka tanam di bawah bukit, di kawasan yang sama.
Walaupun macam tu, kebanyakan daripada orang kampung tak berani nak pergi ke kawasan lereng bukit tempat kubur-kubur lama tu ditempatkan, dimakamkan. Kerana bentuk batu nisan yang ada dekat situ semuanya bukan berasal daripada tahun kerajaan-kerajaan Melayu. Maksudnya batu nisannya pelik-pelik. Itu yang abang nak beritahu. Batu nisannya pelik-pelik, agak besar-besar. Jadi mereka ambil keputusan untuk tidak kacau kawasan tanah perkuburan yang lama. Jadi sejak daripada tu, setiap kali ada kematian, ada orang yang meninggal dekat kampung tu, mereka akan tanam dekat tanah perkuburan yang sama. Dan kejadian ini berlaku 20 tahun selepas mereka membuka kampung. Pada tahun 1976-77 berlaku satu gempa bumi. Bukanlah gempa bumi. Mana ada gempa bumi kat Malaysia kan? Satu hujan lebat. Bukan gempa bumi. Satu hujan lebat yang pada waktu tu bermula daripada pagi sampai menjejak ke petang, hujannya memang tak berhenti. Jadi dengan kata lain, bila hujan yang terlalu lebat, benda yang paling orang takut adalah tanah gelongsor. Maksudnya tanah runtuh. Jadi benda tu yang paling orang takut. Lebih kurang pukul 5 petang, dia punya hujan tu bermula daripada pukul 4 pagi, 3 pagi. Dia punya hujan tu. Waktu tu kejadian pada bulan 11 nak masuk ke bulan 12. Hujanlah sepanjang malam. Jadi semua orang dah agak risau sebab kawasan penempatan diorang ni memang agak dekat sikit lah. Tak adalah dekat sangat dengan satu sungai yang tak berapa nak besar. Takut kalau air sungai naik, nanti ada rumah-rumah yang terjejas. Jadi daripada hujan pukul 4-5 pagi menjejak ke pukul 5 petang. Boleh dikatakan hujan tu memakan masa selama 12 jam. Apa yang terjadi bila hujan terlalu lebat? Akan berlaku tanah runtuh. Tanah mana yang runtuh? Memang inilah ceritanya, dekat kawasan tanah perkuburan. Mula-mulanya mereka tak perasan ada tanah runtuh dekat kawasan tu, sehinggalah ada beberapa orang kampung yang berjalan di sekitar kawasan kampung tu untuk memastikan tidak ada rumah-rumah yang terjejas disebabkan oleh tanah runtuh ataupun hujan pada malam tadi. Dialah kumpulan inilah yang berjumpa tanah runtuh yang berlaku di kawasan kubur. Dan yang paling tak bestnya sekali adalah kawasan tanah runtuh tu berlaku di kawasan tanah perkuburan yang lama. Jadi disebabkan tu ramailah orang kampung yang turun dekat kawasan tempat kejadian nak tengok tentang tanah runtuh yang ada di kawasan kubur lama tu. Jadi ramailah, berbondong-bondonglah, termasuk orang yang menceritakan kisah ni. Yang ni bukan kisah dia kata, dia kisah yang didengar daripada atuk dia. Jadi bila ramai orang yang dah datang, diorang pun buatlah pemeriksaan di kawasan kubur-kubur lama tu. Mana tahu kalau ada mayat-mayat yang terkeluar daripada kubur. Mula-mula mereka periksa, memang tak ada mayat yang terkeluar. Ada pun kubur-kubur yang roboh tu, semuanya mayat-mayat dia dah jadi tulang ataupun dah jadi tanah tu sendiri. Tak ada mayat-mayat yang terkeluar. Tapi nak menjejak ke maghrib waktu tu, kecoh bila ada orang yang berjumpa dengan mayat yang terkeluar daripada kuburnya dan mayat tu masih lagi berkain kapan. Disebabkan tu mereka semua berpakat-pakat untuk ambil mayat tu, sebabnya dia dah memang terkeluar hampir separuh. Ambil mayat tu, uruskan semula ikut apa yang diajar dalam agama Islam dan kebumikan semula. Jadi diorang pun bergotong royong disebabkan mayat tu terkeluar, menjadikan kecoh dalam satu kampung tu. Semua orang datang nak tengok mayat tu bentuknya macam mana. Sewaktu mayat tu dikeluarkan daripada tanah, ada satu benda yang sangat menakutkan dan janggal, kerana mayat tu memang lengkap dengan kain kapan, cumanya rambutnya panjang. Keluar daripada kain kapan rambutnya. Jadi mayat tu pun dibawa ke satu kawasan yang kalau kita sekarang panggil macam balai raya lah. Mula-mula mereka nak letakkan mayat tu dekat dalam kawasan masjid. Masjid pula diperbuat daripada kayu. Jadi tak berapa nak sesuai sangat. Sebab itu bukan mayat baru, mayat lama. Jadi mereka pun bawa lah mayat tu ke kawasan balai raya. Pada waktu tu, mengikut email, balai raya diperbuat daripada separuh papan, separuh tingkap.
Abang salah sebut, separuh papan, separuh terbuka. Di kawasan terbuka tu hanya dipisahkan dengan jaring-jaring sahaja. Dengan kata lain, daripada luar boleh nampak apa yang ada dekat dalam kawasan balai raya itu. Jadi mayat tu diletakkan dekat situ, dibersihkan semula menggunakan air, adalah kesan-kesan tanah. Cumanya yang menjadikan benda tu cukup menakutkan, bila mayat tu dibuka kain kafannya, keadaannya memang sangat bagus dan seperti seolah-olah baru lepas meninggal dalam 2-3 jam sebelum tu. Tak ada keadaan pelik pada mayat tu, cuma rambutnya yang panjang. Kerana rambut tu terkeluar daripada kain kafan yang menyebabkan orang buka kain kafan tu semula nak tengok apa sebenarnya yang berlaku pada mayat. Selepas semput abang. Selepas tu mereka letakkan dekat dalam ruang di balai raya, ditutup dengan kain untuk mengelakkan daripada benda-benda yang orang nampak aib lah. Disebabkan kekecohan tu, bukan orang daripada kampung tu je yang datang nak tengok mayat tu. Keadaan pada petang tu cukup kecoh di kawasan balai raya tu, kerana orang-orang daripada kampung sebelah pun datang masing-masing nak tengok mayat tu. Budak-budak, orang-orang perempuan hanya tengok berdasarkan daripada berdiri di luar bangunan, di luar balai raya. Tapi ada orang-orang tua, terutama orang yang tahu, ada yang ilmu yang bagus, contohnya imam ya, tok bomoh ya, itu sahaja yang berani nak masuk dan buka mayat tu. Tapi berdasarkan daripada rupa mayat tu yang masih lagi elok, cuma agak kempung sedikit, mayat tu adalah mayat seorang lelaki dan tak kenal, tak ada siapa yang tahu siapa nama mayat ni. Mereka biarkan dekat situ dan mereka bercadang untuk kebumikan mayat tu pada malam tu juga, kerana ada di antara orang kampung yang memang tahu tentang alam-alam sebelah, minta mayat tu dikebumikan segera kerana takut mayat tu ada membawa sesuatu yang dipanggil dengan badi. Pada awalnya, mereka nak kebumikan mayat tu pada malam tu juga. Tapi tak tahu kat mana nak kebumikan mayat kerana kawasan tanah perkuburan tu dah penuh dengan tanah-tanah yang menggelongsor ke bawah. Takkan nak kebumikan dekat situ sebab tak tahu kawasan mana yang dah dikebumikan mayat, yang kawasan mana belum dikebumikan mayat. Jadi mereka bercadang untuk kebumikan mayat dekat satu kawasan lain yang bukan di kawasan tanah perkuburan. Mula-mula mereka nak kebumikan di kawasan kebun. Tapi masalahnya, kebun semua dah ada hak milik. Undi punya undi, meeting punya meeting, akhirnya mereka bercadang untuk kebumikan dekat kawasan tanah perkuburan. Tanah kebun milik ketua kampung. Macam mana perasaan ketua kampung? Mestilah ketua kampung bantah. Memang dia tak nak lah mayat tu ada dekat dalam kebun je. Ketua kampung tu begitu mengelak untuk tidak mayat itu ditanamkan di kawasannya. Tapi nak tak nak kena tanam pada malam tu juga. Hasil daripada mesyuarat, mereka menemui satu penyelesaian, iaitu mayat tu akan dikebumikan pada hari esok. Cuma setiap orang lelaki yang ada dekat kampung tu mesti hantar wakil masing-masing menjaga mayat tu pada malam tu dekat kawasan balai raya tu, termasuk dengan imam, bilai dan ketua-ketua kampung yang lain, ketua-ketua yang lain, betul, ketua kampung sekali lah. Jadi pada malam tu mayat diletakkan dekat situ. Berlaku beberapa peristiwa yang pelik. Mula-mula pada waktu tu kan belum ada elektrik. Ada yang dah kawasan ada elektrik, yang kawasan bandar, kawasan kampung tak ada. Waktu tu pula memang polis pun dah ada dekat situ. Polis pun mula-mula nak buat macam mana kan. Waktu tu dia kata nak bawa ke hospital pun agak jauh dan dia punya peralatan belum lagi cukup sebab kampung tu agak ke dalam sikit. Jadi dia kata mayat tu diletakkan situ atas daripada jaminan pihak polis dan juga jaminan ketua kampung. Disebabkan mayat tu tak berbau, bolehlah dikebumikan semula. Kalau nak dibawa ke hospital pun, tak tahu siapa identiti mayat tu. Lebih baik nanti diorang terus kebumikan, habis cerita. Jadi malam tu mereka semua jaga dekat dalam balai raya tu dengan bertemankan dengan lampu gas.
Elektrik tak ada dalam kampung tu pada waktu tahun 70-an tu. Jadi waktu jaga tu penuh lah, tak ada orang pun yang ada masuk dekat dalam kawasan balai raya. Semuanya duduk dekat luar balai raya tu, utama dekat kawasan pintu depan, sebab tak ada siapa pun berani nak duduk dekat dalam, termasuk dengan imam. Tak ada nak pasal-pasal dia nak duduk dekat dalam, nanti tak apa-apa jadi. Kalau ada saudara maranya tak apa juga, ini kita tak kenal siapa orangnya, jadi diorang pun duduk dekat luar. Mula-mula buatlah bacaan Yasin, tapi bila dah menganjur sampai ke tengah malam tu, nak baca Yasin pun dah tak berapa nampak, terang gelap dengan keadaan lampu gasolin yang tak berapa nak terang. Jadi diorang pun pancuhlah kopi. Kat sinilah berlaku satu peristiwa. Mula-mulanya sewaktu awal-awal lebih kurang pukul 11-10 malam, habis baca Yasin tu, tiba-tiba lampu gasolin yang ada dekat dalam balai raya mati, yang ada mayat tu. Jadi masalah pertama adalah siapa yang nak pergi menyalakan lampu gasolin tu. Bertolak-tolaklah semua orang. Akhirnya adalah beberapa orang yang berani untuk menyalakan lampu gasolin dekat dalam kawasan rumah tu, kawasan balai raya tu. Jadi lepas nyalakan lampu gasolin tu, bila dah menyala, punyalah semua orang terkejut sebab kedudukan mayat dah berubah. Kalau tadi kedudukan mayatnya menegak, sekarang ni kedudukan mayatnya melintang. Siapa pula yang nyalakan, yang alihkan mayat? Tak ada siapa tahu. Benda tu walaupun kecoh, tapi mereka tak bercerita, senyap aja. Tak bertanya, tak adalah ada yang mulut-mulut, siapa yang alihkan? Tak ada. Semua orang senyap pada waktu tu, tak bertanyakan apa-apa dan tak alihkan mayat. Biarkan mayatnya kedudukan pada waktu tu macam tu je. Dan diorang pun sambung jaga dekat luar. Sebab untuk mengelakkan benda-benda buruk berlaku, janganlah tinggal dekat dalam tu kan. Sewaktu diorang berjaga dekat luar tu, berlaku lagi satu peristiwa yang pelik. Di kawasan sekitar balai raya tu kan ada banyak rumah-rumah. Walaupun kedudukan rumah dah agak jauh, tapi masih lagi boleh nampak lah. Waktu diorang berjaga tu, tiba-tiba dengar perempuan menjerit, dengar budak-budak menangis, dan dengar suara orang-orang yang seperti kerasukan. Mula-mula mereka ingatkan benda tu adalah disebabkan oleh gangguan. Maksudnya ada pun makcik rockers ke yang tiba-tiba mengilai-ngilai ke, ataupun mungkin ada makhluk-makhluk lainnya ke yang ada dekat situ. Jadi pada awalnya mereka diam je, duduk tak bertanya apa-apa. Sampaikan ada 2-3 orang kampung yang berjaga pada waktu tu, yang ada dekat tempat kejadian, mula perasan bunyi suara-suara tu bukanlah datang daripada makhluk alam sebelah. Bunyi suara tu datang daripada orang-orang kampung tu sendiri. Mungkin berlaku kerasukan dekat kawasan kampung tu. Jadi orang lelaki ni dibahagikan kepada 3 bahagian. Yang pertama, jaga dekat kawasan dewan. Yang kedua, pergi ke kawasan penempatan, nak tengok, melihat apa sebenarnya yang berlaku. Kumpulan yang ketiga bersedia, kalau ada apa-apa berlaku mereka akan bertindak. Jadi kumpulan yang kedua ni pergilah ke kawasan tempat mana datangnya bunyi budak menangis, bunyi suara perempuan menjerit, suara perempuan mengilai. Selepas 1 jam selepas tu, kumpulan kedua ni pun balik dekat kawasan depan balai raya tadi dan ceritakan rupanya rumah-rumah, suara-suara orang menjerit, mengilai dan suara budak-budak menangis tu memang betul datangnya daripada orang kampung. Seolah-olah mereka seperti kerasukan. Jadi diorang minta Imam Bilal dan Tok Bomoh yang ada dekat kawasan depan balai raya pada waktu tu pergi ikut rombongan kumpulan kedua, tawarkan buatlah sesuatu supaya orang-orang ni semua dapat pulih daripada kerasukan. Jadi kumpulan kedua ni pun pergi daripada situ bersama dengan Tok Bomoh, Imam dan juga Bilal dan orang masjid. Yang tinggal dekat situ adalah kumpulan pertama dengan kumpulan ketiga. Jadi sewaktu kumpulan kedua tu tak ada, kumpulan 1 dengan kumpulan 3 dah tak ada orang yang pandai dalam meruqyah ataupun baca-baca ayat suci Quran ke. Yang ada pun semua orang-orang normal, macam-macam abang lah. Maksudnya kalau ada benda-benda buruk berlaku, melenting dulu selain daripada baca. Azan tu kemudian lari dulu. Yang golongan kumpulan pertama, kumpulan ketiga lah ni. Tiba-tiba tengah-tengah dia orang jaga mayat, dia orang dengar ada suara lelaki batuk dekat dalam kawasan balai raya yang menempatkan mayat tu. Sekali lagi mereka huru-hara, siapa pula yang batuk? Tapi tetap juga tak ada orang yang berbunyi, yang bertanya,
Batuk tu bukan berlaku sekali, tapi berlaku berkali-kali, seolah-olah minta diorang semua datang masuk ke dalam kawasan balai raya tu untuk tengok apa yang terjadi kat mayat. Disebabkan tu, mula-mulanya mereka duduk dekat dengan kawasan depan balai raya. Tapi disebabkan bunyi batuk tu, mereka bergerak agak jauh sikit daripada balai raya tu, agak ke depan sikit. Masing-masing rasa macam tak berapa nak berani. Tengah-tengah dia orang jaga tu, tiba-tiba entah macam mana bunyi kilat yang kuat menghentam kawasan tempat mereka menjaga mayat, menyebabkan semua orang bertempiaran lari. Boleh bayangkan macam mana kuatnya kilat tu, sampaikan semua orang terkejut dan lari. Bukan kilat yang macam kita dengar biasa. Disebabkan semuanya lari. Bila dah lari agak lebih kurang 3-4 meter daripada kawasan tu, baru mereka perasan tindakan mereka ni adalah satu tindakan yang salah, dan mereka berkumpul semula dekat depan kawasan balai raya tu. Agaknya bila diorang lari tu, kenapa? Dah terkejut kan, kita larilah. Dah lari 2-3 meter, kenapa kita lari lah? Oh, terkejut. Takkan nak tinggalkan mayat tu seorang-seorang dekat situ. Balik semula, jaga ramai-ramai dekat depan balai raya tu, jaga mayat tu semula. Bila sampai dekat depan balai raya tu, terjadi kali kedua, lampu gasolin yang ada dekat dalam bilik mayat ataupun balai raya tu sekali lagi padam. Kali ni siapa yang nak matikan? Kalau yang kali pertama tadi memang imam dengan ustaz dengan tok bomoh yang masuk, yang matikan, yang hidupkan. Kali ni siapa yang nak hidupkan? Takkan nak biarkan mayat dalam keadaan gelap. Takut nanti diambil dengan binatang buas kat tak naya. Jadi diorang pun terpaksa mengundi dan nyalakan semula untuk nyalakan semula lampu gasolin yang ada dekat dalam balai raya tu. Disebabkan mereka terlalu takut, kumpulan ketiga telah dipilih seramai 10 orang untuk masuk semula ke dalam balai raya dan nyalakan lampu gasolin yang ada dalam balai raya. Bila diorang nyalakan lampu, yang terjadi pada mayat adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Mayat tu hilang. Kat mana mayat tu pergi? Huru-hara pada malam tu, semua orang cari kat mana mayat tu pergi. Waktu tu semua orang dah jadi rasa ketakutan. Grup yang ada tok bomoh dengan imam dah pun pergi mengubat orang. Yang ada grup pertama dengan grup ketiga, nak tak nak dia orang kena cari mana perginya mayat tu. Mula-mula dia cari di sekitar kawasan balai raya, tapi tak jumpa. Dia orang cari, luaskan balik dekat kawasan kampung, cari mana perginya mayat, tanpa dia orang beritahu dengan grup yang kedua tadi, yang pergi mengubat tadi. Dia orang tak beritahu, dia orang cari, tak jumpa juga. Tiba-tiba datang pula idea, mungkin mayat tu ada dekat kawasan tanah longsor. Dia balik ke kubur dia. Dan malam tu ramai-ramai, lebih kurang 30 orang pergi ke kawasan kubur tu balik untuk tengok mayat tu ada dekat situ ke tidak. Bila sampai kat kawasan tanah perkuburan tu, bila dia orang tengok dekat situ, dia orang cari dekat kawasan mana jumpanya mula-mula mayat tu, dia orang semua terkejut, mayat tu tak ada. Dah waktu tu semua orang dah pening, ke mana perginya mayat tu. Dia orang balik semula ke balai raya dan punyalah dia orang terkejut, mayat tu tetap ada dekat balai raya tu, tak bergerak, sama kedudukannya macam mula-mula dia orang sebelum lampu terpadam. Dengan kata lain, mungkin mata diorang telah ditutup untuk mengelakkan daripada diorang berjumpa dengan mayat-mayat tu. Dan waktu tu diorang semua tak boleh jadi. Masing-masing keluarkan Yasin. Kita dah tak ada apa-apa ikhtiar yang kita nak buat. Malam tu sepanjang malam hingga ke subuh diorang baca Yasin. Diorang tak berhenti baca Yasin. Mengantuk pun mengantuklah, untuk mengelakkan daripada benda-benda buruk berlaku. Dan selepas tu tak ada lagi lampu gasolin termati ataupun bunyi orang batuk dekat dalam balai raya. Kita berbalik semula pada orang yang kumpulan kedua tadi. Jadi kumpulan kedua kan balik ke kawasan kampung nak mengubat orang-orang yang kerasukan tadi tu. Daripada satu rumah ke satu rumah, semua, boleh dikatakan semua rumah kerasukan. Ada yang maknya kerasukan menjerit-jerit, ada yang maknya menangis-nangis, ada yang anaknya menangis, ada yang baby tu pula tersedak-tersedak, ada macam-macam keadaan. Jadi mereka mengambil masa berjam jugalah untuk ubat setiap rumah yang ada,
untuk mengelakkan daripada perkara buruk berlaku. Tanpa grup ini tahu yang sesuatu telah pun berlaku dekat kawasan Balai Raya, mayat hilanglah, mayat batuklah, gelaplah tiba-tiba. Jadi sewaktu mengubat tu semuanya mujur, tak ada benda yang susah. Bila imam baca-baca, sapukan air kat muka, alhamdulillah, okey semua. Tapi kesimpulannya adalah semua yang kena yang kerasukan tu adalah semua orang yang datang, keluarga tu ada yang datang dekat kawasan Balai Raya sewaktu mayat tu diletakkan di siang hari. Sebab kan mereka semua nak tengok kan keadaan mayat tu macam mana. Jadi balik tu masing-masing orang kata terkena badi mayat. Jadi bila daripada macam tu lepas diubat, semuanya kembali keadaan pulih seperti biasa. Kumpulan kedua pun baliklah ke kawasan depan Balai Raya. Tengok depan Balai Raya orang semua tengah baca Yasin. Jadi diorang pun sambunglah baca Yasin, bergilir-gilir sepanjang malam sampailah esok pagi. Bila sampai esok pagi, mereka uruskan balik jenazah yang sama dengan menggunakan kain kafan yang baru. Memang mayat tu tak ada apa-apa kecelakaan, tak ada, dengan kata lain, satu terguris tanah pun tak ada. Memang elok, cumanya mayat tu mempunyai rambut yang panjang. Itu je yang keadaan peliknya. Dan selepas diuruskan, mereka mengkebumikan mayat tu di kawasan tanah perkuburan, tapi kawasan tanah perkuburan baru, bukan kawasan tanah perkuburan lama. Mujurlah dikata, benda tu dipermudahkan dan akhirnya jenazah tu selamat dikebumikan, ditandakan dengan satu batu yang diorang pun tak tahu siapa orangnya, dan benda tu terkubur sampai sekarang. Bagaimana keadaan kampung tu? Kampung tu masih lagi ada sampai sekarang, cumanya mengikut kata email, kubur tu telah pun dialihkan. Kubur yang ada sekarang tak sama dengan kubur yang lama. Dia punya kunci kepada cerita ni, kawasan kampung tu ada 3 kawasan kubur yang abang perasan. Satu kubur baru, satu kubur di taman tahun 70-an, satu kubur di zaman dulu. Walaupun waktu tu dah ada tanah runtuh, berlaku tanah runtuh disebabkan oleh hujan, tapi masih lagi ada tinggalan-tinggalan kawasan tanah perkuburan yang wujud pada zaman dahulu tu. Jadi dengan kata lain, kalau ada di antara kita cerita tentang satu kampung 3 tanah perkuburan, boleh komen kat bawah. Kita nak tahu kat mana sebenarnya lokasi tu. Tapi walaupun cerita ni tak berapa, bagi abang tetap juga seram lah kalau abang kena jaga mayat waktu malam yang mayat abang tak kenal. Lepas tu zaman dulu pula pakai lampu gasolin, tak huru-hara, sik baik tak jadi dia bangun, dia cakiknya orang. Kalau macam tu lagi huru-hara, pengsan abang rasanya. Tapi dengan punyalah takut, sampai dengan kilat pun semua orang boleh berterabur lari. Terima kasih sangat-sangat sudi dengarkan cerita yang abang sampaikan kali ini. Ini adalah cerita penutup kepada tahun 2023. Jadi ada juga yang minta pada abang melalui komen, boleh tak nanti beritahu di sepanjang tahun ini cerita mana yang elok, cerita mana yang best. Mula-mulanya abang memang niat untuk senaraikan cerita-cerita yang pada abang memang cukup menekankan perasaan abang sewaktu nak sampai. Tapi bila fikir-fikirkan semula, abang rasa tak berapa nak adil. Abang minta maaf sangat-sangat, abang tak berapa nak adil kalau abang buat macam tu, sebab bagi abang setiap pengalaman yang dihantar adalah cukup bermakna dan cukup luar biasa. Tak kisahlah sama ada banyak penonton video tu ataupun kurang penonton, kurang seram ke, tak berapa nak seram, lebih seram ke, biarlah kita letakkan dia sama rata. Bagi abang setiap pengalaman itu memang satu pengalaman yang berharga. Terima kasih sangat-sangat dengarkan cerita abang kali ini, dan abang nak ucapkan selamat tahun baru kepada semua ahli keluarga besar JSPL ataupun dengan nama lain JSPL Clan. Jadi itu adalah nama baru yang diberikan daripada salah seorang ahli keluarga besar JSPL. Jadi untuk tahun baru ni abang ucapkan semoga kita semua sentiasa dirahmati Allah, dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, diberikan masa depan yang cemerlang, dipermudahkan segala urusan dan sentiasa dalam berkat Allah. Amin ya rabbal alamin. Dan memberi, semoga kita semua amanlah. Apa-apa yang terjadi kat dunia, peperangan ke apa, semoga Allah turunkan keamanan, berikan keamanan untuk semua.
tenangkan semua orang supaya semua sentiasa dalam rahmat Allah. Amin ya rabbal alamin. Itu dia abang doakan untuk kita dan semua untuk tahun akan datang ni. Dan selamat bercuti juga pada semua, dan abang masih lagi menjalankan perniagaan tu tadi kan, sambal lara, perapan sati dan juga coklat moist. Jadi siapa-siapa yang nak dapatkan bolehlah tekan pada link yang abang sediakan dalam setiap video. Hingga berjumpa lagi dalam tahun hadapan. 2 hari lagi kan kita masuk tahun baru. Masa tahun baru nanti abang akan ceritakan kisah yang berlainan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.